أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun lepas kita sempat jumpa Rejab, tahun ni pun Allah bagi juga Rejab pada kita. Walaupun pada hakikat tubuh badan kita tu dengan kencing manis 17, darah tinggi 210, gaut mengesut, sakit jantung, lagi apa lagi, ya, tercungap-cungap dengan asma seperti tak berhenti. Tapi Allah Rabbi masih lagi Allah bagi bernafas di atas muka bumi dia. Maka jom kita rebut peluang untuk memanfaatkan sisa baki kehidupan kita ini agar kita tidak menjadi hidup yang penuh dengan sia-sia. InsyaAllah. Jutaan terima kasih kepada pengurusi Masjid An-Najwan. Moga-moga dengan kalimah Najwan, sebuah kejayaan, kemenangan ini beroleh kepada kita. Dan terima kasih banyak-banyak juga kepada seluruh AJK, tuan-tuan, puan-puan yang hadir. Moga-moga malam ini adalah satu perhimpunan yang Allah himpun sementara di Taman Syurga sebelum Allah himpunkan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nama saya Amran bin Yusuf. Dalam IC, Cik Amran bin Mat Yusuf. Nombor IC 700517025671. Umur saya 54 tahun. Nampak macam 64. Nampak tua sikit. Dan saya datang dari Selangor di Bukit Beruntung bersama dengan isteri saya. Isteri saya dekat belakang. Saya biasa kalau saya pakai baju hitam, isteri saya pun sedundun baju hitam juga. Kebiasaan begitulah. Okay. Saya nak kata ada ilmu sangat pun tak adalah, kongsi sikit-sikit saja. Sikit-sikit. Dan saya adalah pengetua bagi Madrasah Tahfiz Raudah Al-Ilmi di Bukit Beruntung. Pelajar perempuan ada 20 orang, pelajar lelaki ada 20 orang, pelajar yang berulang-ulang ngaji Quran tu ada 110 orang. Itu je. Tak banyak mana. Rumah banglo yang luas dia 6,000 kaki persegi, kita buat lebih-lebih kurang macam tu lah. Orang wakaf rumah tu, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah tahfiz kami sudah berlalu panjang, dah 12 tahun dah hidup tanpa sebarang kekurangan, melainkan Allah rahmati dan bagi macam-macam nikmat dan rezeki bagi kita, insyaAllah. Baik, pada malam ini kalau kita tengok kepada jadual tarikh kita tu, kita berada pada 10 Rejab. Ya, pada 10 Rejab. Mau tak mau sekadar perkongsian lah, dalam ceramah kita tu memang disebut ceramah tu ceramah Isra' wal Mi'raj, dan Isra' pula berlaku kebanyakannya ulama' berpendapat pada bulan Rejab. Jadi sebelum kita start cuba kita cek diri kita sekejap. Pagi tadi saya di Masjid Bukit Tembakau kuliah subuh. Semalam saya di Masjid Tedung. Jadi ini yang terakhir, esok pagi saya baliklah insya-Allah. Baik, cuba kita nak cek. Saya selalu cek diri kita ni, jom kita cek. Bulan Rejab, bulan yang ketujuh dalam Islam. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu bulan Rejab, bulan keberapa, janji tahu Rejab aja. Itu satu. Dan kadang-kadang bulan Islam kita hafal, bulan orang putih kita hafal. Tapi bulan Islam sampai ketua tak ngapa-ngapa. Itu kadang-kadang kita orang Islam lah. Bulan orang putih bukan main hafal January, February, March, April,
Mei, Jun, Julai, Ogust, September, Oktober, November, December. Semua hafal. Dan tapi bulan Islam bila anak cucu tanya, atau umur berapa? 82. Alhamdulillah. Bulan Islam kan mula dengan Muharram tu. Lepas Muharram Muhalal. Tu. Kadang-kadang malu kita jadi orang Islam. 80 tahun hidup bulan Islam tak ngapal. Entah apa kita buat dah dalam hidup kita. Contohlah kalau kita belajar untuk mengetahuinya. Baik. Kalau kita merujuk pada peristiwa Isra' wal Mi'raj, berlaku Isra' wal Mi'raj disebut di dalam surah Al-Isra', surah 17 ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Allah mula-mula sebut subhanalladzi, maha suci Allah. Tak ada satu pun yang terkurang. Maha suci Allah maksudnya apa? Pada Allah tak ada langsung kekurangan. Bila sebut saja maha suci Allah, tak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Asra bi'abdihi, dia memperjalankan hambanya, bukan hambanya berjalan sendiri. Bukan macam peristiwa Isra' peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi berjalan sendiri sampai dikejar oleh pembunuh upahan dan sebagainya, bukan. Tapi peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah yang memperjalankan hambanya. So, kalau Allah memperjalankan hambanya, maka sekelip mata aja tak ada masalah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya itu dengan menyebut laila, waktu malam. Maksudnya tak ada lah siang. Kau tak payah pusing-pusing. Siang tak ada ke siang? Memang tak ada. Sebab Allah sebut malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram di Makkah pergi masjidil aqsa di Palestin. Boleh tahan? Kan ya? Dan seterusnya Allah kata alladzi barakna haulah, perjalanan itu kami berkati perjalanan. Perjalanan yang Allah berkati. Tuan-tuan, hidup kita ni kalau dalam keberkatan Allah, kita sentiasa berniat nak berubah walaupun niat udah 18 tahun belum start berubah. Tapi niat itu ada. Itu kan ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah perjalankan Nabi untuk Allah buka mata Nabi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan agar kemudian Nabi kembali lalu cerita kepada kita semua perjalanan sebut untuk apa? Untuk membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini cerita beginilah keadaannya. Ya, cerita paling jelas adalah dalam surah Al-Isra', surah 17 ayat 1. Peristiwa Isra' itu apa? Isra' itu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa dengan Buraq. Start bangun terjaga tu je, terus bawa tu Buraq, terus sampai ke Masjidil Aqsa. Lama mana? Tak payah sembang, sebab Allah yang memperjalankan mereka. Isra' tu Isra', Isra' di dunia, tapi Mi'rajnya bila? Mi'rajnya adalah apabila bermula di Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh. Kalau perjalanan penuhnya itu, maka Nabi kembali keesokan pagi sebelum solat subuh. Akal tak boleh terima. Tapi di dalam hukum, bila mana Al-Quran menyebut dan hadis sahih menyebut,
by hook or by crook, wajib kita beriman qalu sami'na wa ata'na. Itu aja. Jangan qalu sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tahu dalam Quran, dalam hadis, tapi kami engkar. Itu perangai Abu Jahal. Nah, okey, baik. Itu cerita yang ada dalam Quran. Kalau orang tanya peristiwa Isra ada dalam dekat mana? Al-Quran surah Al-Isra. Kan ya? Al-Isra tu artinya perjalanan daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj itu perjalanan daripada Masjidil Aqsa di Palestin naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini dipanggil sebagai peristiwa ghaibiyat. Benda-benda gaib yang kita tak nampak dengan mata kita, tapi kena yakin dan percaya dengan hati kita. Nah, itu benda penting lah. Dalam Islam memang ada perkara-perkara sam'iyat, ghaibiyat yang memang kita kena beriman. Kalau Allah telah menyatakan sedemikian, kalau Nabi telah menyatakan sedemikian, wajib mereka itu beriman terus kepada Allah Ta'ala tanpa tanya, iya ke? Iya ke Nabi boleh berjalan lepas mayang Isyak, besok lepas subuh balik dengan beribu kilometer contohnya, naik ke langit lagi, turun lagi begitu begini, tak boleh terima. Sebab ketika saya mengajar, saya juga mengajar kitab Al-Janaiz, kitab jenazah yang bermula daripada sakit sampai meninggal, sampai menguruskan orang yang sakit, dan sampai kepada peristiwa persoalan mungkar dan nakir dalam kubur. Dan hadis sahih menceritakan malaikat mendudukkan setelah orang pertama pergi 7 langkah itu, maka malaikat dudukkan kita di alam kubur itu dan mula soal. Ada orang tak percaya, orang kita orang Melayu yang lahir dalam Islam, dia kata tak mungkin lah Ustaz, tidur pun mengiring aja dalam kubur, takkan nak kena duduk. Tu ada. Jadi hakikat ini bila mana kita menggunakan akal kita yang tak berapa sihat. Akal kita tak berapa sihat sebenarnya. Ia tak sihat. Nabi kata solat jemaah 27. Pergilah. Tak nak, kita nak buat yang satu. Kan tak sihat namanya tu. Iya. Bangkit sembahyang subuh. Solat sunat subuh. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tak sihat, tak nak buat. Tawaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat menghamparkan ajnihah dan sayapnya. Dan keberkatan turun. Kita tak nak. Jadi akal kita memang tak sihat. Kalau sihat, okey. Lah, shopping mall buat tawaran, berebut-rebut manusia. Jangan kata shopping mall. Pergi Kelebang tu pun sudah. Pergi Kelebang. Coconut shake, jenuh beratur nak makan. Itu tawaran manusia. Tawaran Allah. Kita tak bersihat. Kita tak fikir benda tu. Baik. Sebab itu bila kita nak melihat di sini, kita lihat Isra' dan Mi'raj. Dan tarikhnya bila? Tarikh ini ada khilaf. Tuan-tuan kalau rujuk di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, perbezaan pandangan ini ada 6 perbezaan dan tidak ada satu pun mengatakan bahawa ianya terjadi pada 27 hari bulan Rejab. Tak. Tetapi ada yang memilih 27 Rejab. Ada yang memilih bulan 10 tahun selepas kenabian. Ada yang memilih itu dan ini. Maka itu kita tak boleh meletakkan satu-satu tarikh, melainkan kita ada sifat keterbukaan. Sebab orang tak tahu pun. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan sekian tarikh, sekian tarikh, sekian tarikh. Tapi banyak ulama mengatakan ia terjadi pada bulan Rejab. Banyak ulama. Tapi ada 6 pandangan yang berbeza-beza pandangannya. So kita tenang aja. Tak penting tarikh itu. Tapi mengambil pengajaran itu penting. Tak penting tarikh tak penting. Okey? Ini kita sebut daripada awal sebagai mukaddimah sebelum kita pergi kepada kronologinya. Maksudnya selepas satu sambil kita kupas perlahan-perlahan. Ya. Mula-mula kita faham ada dalam Quran cerita tentang Isra' wal Mi'raj, surah Isra' surah 17 ayat 1. Selesai. Isra' itu perjalanan Nabi yang dibawa oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan buraq
daripada Masjidil Haram di Mekah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan Mi'raj itu bermula di Palestin dan terus naik ke langit sehingga melepasi langit yang ketujuh. Dan kemudian turun balik selepas beberapa peristiwa di dalamnya, antara lepas salat Isyak dan turun balik sebelum salat subuh. Hakikat berpandukan Quran dan hadis yang sahih. Walau bagaimanapun ada tak hadis-hadis yang dhaif dan palsu dalam ni? Ada. Bila manusia tulis ni macam-macam. Macam-macam keadaan ada ditulis. Jadi kita nak tengok kita punya kronologi dia, perjalanan dia bermula daripada mana. Baik. Yang mula-mula sekali, latar belakang sebelum terjadinya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj, kalau ikut sambutan kita pada 8 ni bulan 2. Lebih kurang lah kot. Lebih kurang macam itulah dia. 27 Rejab tu rasanya 8 hari bulan 2 kalau tak salah saya. Jadi kita nak tengok pertama sekali latar belakang dia. Apa latar belakang sebelum terjadinya peristiwa Isra' wal Mi'raj? Kematian atau kewafatan isteri baginda Nabi SAW yang diberi nama Khadijah binti Khuwailid. Salah seorang isteri yang malaikat datang jumpa dengan Nabi Muhammad. Kejap lagi datang Khadijah membawa makanan yang sedap-sedap. Ketika dia sampai nanti, tolong sampaikan kepadanya salamku dan salam Allah kepadanya. Allah kirim salam kepada Khadijah, wahai muslimat. Malaikat Jibril kirim salam kepada Khadijah. Kita manusia pun meluat tak nak kirim salam dengan kita sebab perangai tak elok. Tu. Allah dan Nabi kirim salam kepada Khadijah. Kenapa? Khadijah ceritanya ketika selepas 3 tahun kewafatannya, Nabi menikahi Aisyah. Sebelum Nabi menikah dengan Aisyah, Nabi menikah dengan Saudah. Saudah adalah isteri Nabi yang paling tua dan paling berisi badannya. Okay? Dalam selepas 3 tahun itu, maka bermulalah pernikahan Nabi dengan Aisyah, isteri paling muda dan anak dara. Yang isteri pertama Khadijah lepas wafat menikah dengan isteri yang kedua tu Khadijah. Saudah, dan dia paling berumur dan paling berat badannya, berisi sikit. Kemudian dalam tempoh 3 tahun kewafatan Khadijah menikah pula dengan Aisyah yang paling muda. Dalam riwayat Imam Bukhari kata 6 hingga 9 tahun. Ya. Kemudian Aisyah ini dinikahi oleh Nabi, dan Aisyah ni muda dan dia kuat cemburu. Jadi kalaulah bini kita cemburu, logiklah Aisyah pun cemburu. AJK tak habis-habis dengan janda. Memanglah bini cemburu. Tu kan, mesra betul dengan AJK Muslimat. AJK Muslimin lah. Dengan bini dia tak mesra. Kalau dengan AJK Muslimat main bertepuk bertampur di masjid, dia ada perangai tak senonoh juga gitu. Sungguh kan ya, lembut betul dia dengan isteri orang, dengan bini sendiri, mudah macam Firaun. Tu kadang susah hati. Khadijah jadi isterinya Nabi SAW itu apa? Aisyah ini, dia ni perangai dia apa? Ada perasaan cemburu. Sampai ketika Nabi ni duk bercakap-cakap, Nabi sebut, kau ingat tak Khadijah? Khadijah ni kalau dia masak, Khadijah ni kalau dia begini. Aisyah, isteri yang baru dinikahi, muda pula tu, confirm cemburu. Ya Rasulullah, apa hebat sangat Aisyah orang tua tu? Tu dia kata gitu. Udah mati reput dah, apa lagi nak cerita? Tu, mulut tu. Maka Nabi SAW mengatakan, dikala orang lain enggan mau beriman kepadaku, maka Khadijah adalah wanita pertama yang beriman dan memeluk agama Islam. Tu, kalau kita belajar dalam Islam 3 orang. Ali adalah kanak-kanak pertama masuk Islam. Khadijah adalah wanita pertama masuk Islam.
Abu Bakar As-Siddiq adalah lelaki dewasa pertama masuk Islam. Dan Khadijah wanita pertama. Bila dia komplain, Nabi kata itulah Khadijah orang pertama yang menyahut keimanan. Ketika aku dibenci oleh orang lain, Khadijah menghulurkan kasih sayang. Mujhe, tumse, muhabbat hai. Pyar karte hai. Iya sungguh. Cuma dia tak nyanyi lagu Hindustan macam kita. Kalau kita muskurani ki baja tum ho, gunggulani ki baja tum ho. Sambung. Iya, sungguh. Kan ya? Dah. Ni indahnya nikmat yang Allah bagi adalah Aisyah ni, dia komplain, Nabi kata ketika orang lain tak mau beriman, Khadijah beriman. Ketika orang lain tak mau kasih pada Nabi, Khadijah jatuh kasih dan menikahi Nabi dan memberi Nabi 6 orang zuriat. Ketika orang lain tak nak bantu Nabi, dia bagi seluruh harta benda dan perniagaannya untuk Nabi untuk menguruskan hal ehwal keagamaan Islam. Selepas jawaban apa nama ni Nabi SAW kepada apa nama Aisyah, maka start tu dia dah tak komplain dah. Start tu dia tak komplain dah. Itu. Jadi isteri saya ada kat belakang. Isteri yang pertama meninggal tahun 2021 bulan 3. 2021 bulan 5 saya tak tunggu lama. Dalam tempoh 2 bulan. Jadi siapa-siapa kat sini yang bini mati, kau jangan tunggu. Nikah je. Ini. Masya Allah. Menikah. Duduk seorang-seorang, pahala tak banyak. Ulah awak boleh JK, duduk di masjid. Kalau ada bini kan boleh bawa makan, pergi makan ikan bakar di Umbai. Dapatlah pahala. Awak nak beli jubah, masjid bagi JK. Contohnya kan. Beli jubah bagi isteri kan dapat pahala. Kita kan tak kuat banyak membeli. Isteri kuat membeli. Tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak. Semua dapat. Nah, itu je. Itu pun kalau laku lah. Kalau tak laku tak boleh buat apa juga. Kan? Jadi kita nak bagi tahu tu. Kematian Khadijah. So, Khadijah ni hebatnya dia bukan hanya biasa-biasa. Tapi dia disebut oleh Nabi ahli syurga. Dia disampaikan salam Allah dan Jibril kepadanya. Malah dia disebut oleh Nabi berulang kali untuk menafikan kecemburuan Aisyah itu. Ini kaedah dia. Ya, seharusnya lah. Sebab tu saya dengan isteri saya cuba mengelak untuk bercerita tentang isteri yang dulu. Sangat-sangat mengelak. Biasalah. Ya kan, apabila kita cerita sikit. Sebab saya ada 5 orang anak dengan isteri yang dulu. Maka kami kadang berbual-bual tersebut benda tu. Bila sebut-sebut, dia seorang isteri, dia pun terasa macam aku dah tak ada je walaupun aku dah ada kat sisi. So cemburu adalah perkara biasa. Selagi ada perasaan cemburu tu tak ada masalah. Tapi kita handle bagi elok-elok. Itu wafatnya Khadijah. Isteri yang paling Nabi SAW sayang, tiba-tiba meninggal pada waktu tu. Dan waktu tu dia tak ada isteri lain melainkan Khadijah. Sedih. Selepas kematian Khadijah, latar belakangnya lagi adalah kematian pula pak saudaranya Abu Talib. Walaupun Abu Talib meninggal bukan dalam Islam. Abu Talib meninggal didatangi oleh anaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bagi tahu ayah aku meninggal. Dan ayahku sakit tenat. Nabi mendatangi Abu Talib dan Nabi mengajak dia kepada kalimah la ilaha illallah. Ya ammi, qal la ilaha illallah. Wahai bapak saudaraku, sebutlah satu kali pun jadilah. La ilaha illallah. Nabi mengulangkan 3 kali. Dia geleng kepala, dia tak nak. Nabi punya sedih ni tak tahu nak cakap. Sehingga Allah turunkan wahyu menyatakan bahawa kamu sebagai seorang Nabi tugas menyampaikan risalah agama, bukan memberi hidayah petunjuk Islam kepada orang lain. Sebab tu tenang-tenang je tuan-tuan. Kalau kita ada isteri tak dengar cakap, itu normal.
Kalau isteri baik sangat pun susah. Kan isteri kalau tak dengar cakap sekali-sekali tu biasa. Kenapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, mereka masuk syurga, mereka rasul dan nabi, tapi isteri mereka dalam neraka. Isteri bila awak bercakap dengan suami, suami tak nak dengar cakap, tenang-tenang aja. Asiyah isteri Fir'aun masuk syurga, Fir'aun masuk neraka. Anak-anak kalau tak dengar cakap, tenang aja. Anak kita tak dengar cakap, jahatnya apa? Bawa motor Yamaha Y suku, macam 3 suku. Itu aja. Anak Nabi Adam jadi pembunuh, bunuh adik sendiri. Isteri kita macam tadi kuat membeli belah, iaitu dong bawa tenggiri jenahah, asam pedas dan sebagainya. Isteri Nabi Lut dengan Nabi Nuh, kafir terus. Adik-beradik kita cuma jarang datang ziarah kita je. Adik-beradik Nabi Yusuf, campak Nabi Yusuf dalam perigi buta. Anak menantu kita sekadar bangun lewat je pagi, ke 12 baru bangun anak menantu. Pak, jangan marah sangat sebab anak menantu kita tu anak menantu. Nabi Ibrahim dapat anak hantu. Disuruhnya Ismail ceraikan isteri yang pertama tu. Maka sebab tu kalau kita cek baliklah, ujian kita kecil sangat. Cuma merengek je besar. Ujian kita tak sebesar mana. Dalam keadaan ujian kita gini, 5 kali satu hari makan. Tu dalam keadaan ujian. Allahu Akbar. Nah ya, itu cerita tentang Abu Talib dan juga Khadijah. Abu Talib kekal dia mati dalam keadaan bukan Islam, dan digambarkan dalam hadis akibat daripada dia tu suka tolong Nabi ketika hidupnya, maka dia di antara orang yang paling ringan siksa dalam neraka dengan dibakar api neraka daripada tapak kaki sampai buku lali dia sahaja, dan setiap waktu menggelegak otak kepalanya. Itu paling sedikit, ini hadis yang sahih. Kan ya, jadi kita ni kena belajarlah bulan Rejab ni. Cuba minta supaya Allah elakkan kita daripada neraka. Elak sungguh-sungguh lah, kalau boleh tak nak, satu hari pun tak nak, tak mau. Itu bukan tempat kita tu. Kita Allah dah gambarkan jalan ke masjid terang, jalan ke syurga terang, tapi tak nak pilih juga. Itu dua. Wafatnya Khadijah yang pertama, wafatnya Abu Talib yang menyebabkan bila Abu Talib yang sentiasa duk jaga Nabi ni tak ada, maka berlaku pelecehan yang sangat besar. Orang dah mula berani sakitkan tubuh badan Nabi. Dulu dia sakitkan perasaan Nabi dan telinga Nabi. Tapi bila tak adalah Abu Talib, maka manusia dah mula start baling batu. Kejadian yang paling besar adalah di Taif. Peristiwa di Taif, bagaimana dakwah Nabi SAW ditolak terang-terang. Walaupun pada pandangan Nabi, Taif adalah pekan atau bandar atau kampung yang sejuk berbanding Mekah yang panas. Kot-kotlah orang Taif itu sejuk sikit. Rupanya orang Taif, suasana sejuk, dia lagi panas daripada orang Mekah. Dibaling batu, dia menafikan gitu dan gini dan macam-macam cerita lah. Tapi kita tak cerita lah itu, tapi nak bagi tahu, Taif adalah dakwah Nabi ya, selepas hampir kepada kejadian ini, dan dia sedih, dia bertimpa, sedih pemergian Khadijah, sedih kematian Abu Talib, sedih dan tertekan dengan penolakan dakwah. Yang kita faham dalam hadis cerita bila Nabi keluar daripada Taif dengan orang baling batu, sebahagian ulama kata darah tu meleleh masuk dalam kasut dia bila berjalan, macam kasut kita tu kena hujan basah sampai macam tu. Allah, malaikat datang, ya Muhammad, bagi tahu je kepada aku, bagi je aku green light. Kalau kau bagi aku nak letupkan 2 gunung di antara 2 gunung ni biar hancur semua orang Taif. Kata Nabi SAW, tak perlu. Pada hari ini mungkin atuk nenek mereka tidak menerima Islam. Tapi satu ketika nanti, insya-Allah, cucu mereka ataupun waris-waris mereka akan menerima Islam. Betul? Zaman Sayyidina Umar, bandar Taif menjadi bandar yang sangat gemilang tentang keislaman. Sabar je. Tenang je. Buat aja. Kejayaan bukan hak milik kita. Tapi usaha kita boleh buat. Di usaha tu,
Ya, itu tu. Seterusnya, bila dah 3 ni selesai, latar belakang tahun itu, masuk ke tahun yang seterusnya, dalam keadaan Nabi sedih, 2 orang yang dia sayang hilang, dalam keadaan penolakan terhadap dakwah dan sebagainya, maka cara paling baik Allah nak bagi Nabi ni bahagia, maka Allah lantik Nabi sebagai tetamu dia. Tuan-tuan cuba fikir sekejap. Sedih, tak tahu nak buat macam mana, tiba-tiba Allah jemput. Kita ni contoh, sedih. YB jemput datang rumah. YB pun cukup lah. Kan? Rasa seronoknya YB. Sebelum ni tak datang pun. Tiba-tiba jemput. Jemput pula tu kita satu keluarga je. Allah, dia rasa seronoknya. Tiba-tiba ketua menteri jemput. Seronoknya kita. Tiba-tiba Perdana Menteri jemput. Cukup seronok. Segeralah buat pergi tempah baju batik begitu begini. Saya pun minggu depan ada program dengan Ketua Menteri dekat restoran Chan Malichan ke. Ya, dekat sungai itu kan. Di situ bersama dengan Ketua Menteri. Ada program untuk pembentangan berkenaan dengan wakaf pembinaan masjid di Pulau Besar. Dia cerita banyak lah yang tu. Jadi ini kehebatannya. Nabi bila dia sedih dah tak boleh nak mengadu kat siapa dah, maka Allah jemput dia. Datanglah jumpa aku sebagai tetamu kehormat. Itu. Nampak tak caranya Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi pada kita ketenangan dan kedamaian. Maka apa terjadi? Nabi SAW bertolak daripada Masjidil Haram dengan burak, dengan perintah dan izin Allah, terus sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Perjalanan itu saya tak nak cerita sebab banyak daripadanya hadisnya dhaif lagi palsu. Dalam perjalanan Nabi nampak itu, iaitu saya tak mau cerita banyak lah sebab banyak di antaranya hadisnya palsu. Macam ni lah, macam bulan Rejab ni kan. Bulan Rejab ni, ada orang kata puasalah 1 Rejab. Kerana 1 Rejab ini adalah puasa sunat dan siapa yang berpuasa 1 Rejab, maka dia akan masuk syurga dahulu daripada orang lain. Bohong. Hadis tu palsu. Dalam Islam, dalam syariat Islam, tak ada puasa sunat 1 Rejab, tak ada. Tapi puasa sunat dalam bulan Rejab ada. Isnin, Khamis boleh buat, 13, 14, 15 boleh buat, puasa Nabi Daud selang sehari boleh buat. Tapi kalau sahaja aku puasa sunat Rejab sempana, tak ada. Itu tak ada. Semalam, hari Jumaat. Ada orang kata solat sunat raghaib sempena Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab, Allah akan hindarkan dia daripada api neraka selama 70 tahun. Hadis itu palsu. Mungkarul hadis. Pembohong dan pendustaan. Tak ada. Kalau tuan-tuan nak buat ibadah bulan Rejab, sedekah makan banyak. Kerana Imam Sayyidina Umar Al-Khattab bulan Rejab ni, dia buka tapak tangan sahabat-sahabat, dia masak banyak-banyak, berbuah makanan. Makan. Ni kita ada ceramah ni. Lepas ceramah ada makan ke tidak? Ada, Alhamdulillah. Itu yang tanya tu. Penting sebenarnya. Okey. Jadi kita pula yang dengar-dengar ada ceramah. Lepas tu AJK kata kita akan sediakan makan. Kita yang duduk di rumah, fikirlah apa aku nak sumbang bagi. Orang perempuan, awak pandai goreng karipap King Kong. Goreng. Bawa pila tepung talam ke, mi rebus ke apa ke. Cari ruang untuk bersedekah. Maka itu sebenarnya yang perlu dilakukan. So kita tak nak ambil hadis-hadis yang pelik-pelik. Hadis sahihnya adalah cerita Nabi bertolak dengan borak dengan izin Allah daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Habis kat situ je. Okey? Kenapa? Disebabkan itu adalah ghaib. Kita tak tahu apa cerita yang tu. Maka sampai di sana, maka peristiwa dada Nabi dibelah yang kedua. Dulu peristiwa yang pertama ketika dia umur 4 tahun, yang ketika berada di sisi Halimatus Sa'diyah. Peristiwa itu ada khilaf sedikit, tapi yang ni tak ada khilaf. Nabi ketika di Masjidil Aqsa, dibelah dada Nabi SAW dan dicuci dengan air Zam-Zam dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam mana dia membelah? Yang tu tak payah tanya. Hadis kata sahih, maka sahih, selesai. Kenapa? Ni, hati kita ni dil to pagal hai.
Dil divana hai. Hati ni boleh jadi gila. Dil to pagal hai. Hati boleh jadi gila. Hati ni boleh jadi rosak dan binasa. Berapa ramai orang jadi imam, baca ni lain daripada ketika dia solat sendiri. Ketika dia solat sendiri. Masa jadi imam ni, Allah, makmum tunggu bila nak turun tu imam ni. Ingatkan imam azan. Tu takbiratul ihram. Patut Imam Nawawi kita 2 harakat aja. Allahu Akbar gitu je. Masa dia solat sendiri gitu, bunyi pun tak. Gitu je. Tu hati tu kena jaga. Bukan tu imam ni lain lah. Semua. Sungguh. Woi, masa jadi imam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah tilawatul Quran. Peringkat, ceng. Time dia solat sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Waladun, bunyi gitu je. Tu pun ada juga. Okey? Jadi itu manusia. Kadang-kadang saya pesan dengan tu imam, tolonglah masa nak solat pandang belakang dulu. Saya datang lambat tadi, okey tak ada masalah. Tu imam pandang dulu, pandang. Betulkan saf, rapatkan saf. Jangan biarkan ruang-ruang kosong, penuhkan ruang-ruang kosong. Yang tua segera ke depan. Ini yang tua-tua relax duduk belakang sampai tak ada perasaan langsung. Tuan-tuan perasan tak kita makin hari makin tua? Nabi kata dalam hadis, tidak ada penerimaan asbab dan keuzuran. Allah tak terima dah. Pada orang yang umur 60 dan ke atas diberi Allah, kalau dia kata, aku tak sempat ngaji Quran, Allah tak terima alasan tu. Tak sempat solat, tak sempat duduk saf pertama, Allah tak terima dah. Sebab masa yang diberi oleh Allah Ta'ala dah cukup banyak dah. Sayang kita umur tua tapi relax. Tak ada rasa. Kata Nabi, orang yang tahu besarnya saf pertama ni, kalau terpaksa merangkak dia duduk berebut-rebut. Ini kita ni sempat duduk saf depan, ghostan pula ke belakang bagi orang lain sila gitu. Ini bukan ajaran agama macam tu. Ya? Maka sebab tu imam pesan, wahai makmum penuhkan saf gini. Imam kena tengok makmum dulu. Tengok belah sana, tengok belah sini, tengok ke belakang Allah. Yang ada bakal-bakal jenazah. Sebelah kanan geng kencing manis, sebelah tengah geng gawut, sebelah kiri geng darah tinggi, belakang sekali asma, spray. Jadi imam kata Nabi, mudahkan, ringkaskan bacaanmu. Tapi ketika solat sendirian, maka wahai imam, bacalah panjang mana yang kamu suka. Imam kita pula pelik, tapi bukan dia, orang lain. Kerana imam kita pelik. Solat tarawih, tak lama lagi ni. Solat tarawih, dia hentam satu juzuk, bergegar kepala lutut makmum. Time solat dia, solat tu, inna a'taina kal kautsar. Itu hati tu, ni bab ni. Cuci hati kita, kena bersih. Banyakkan istighfar dan sebagainya. Maka semua ini, nampak tak? Bila nak bertemu dengan Allah Ta'ala, nak makbulkan doa, nak apa pun, dengan Allah Ta'ala, hati kena bersih. Kalau niat tak elok, istighfar segera. Buat niat yang baru. Dah, yang tu disuruh. Sehingga Nabi SAW pun dibelah dada, lalu diangkat dan dicuci hatinya, jantung hati kita itu, dan kemudian dimasukkan lalu dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baginda dinaikkan sampai ke langit yang pertama. Saya tak nak cerita ulama. Ulama beritahu hadis malaikat bagi salam lah begini, tak payah. Naik ia ke langit pertama, pintu langit dibuka, bertemu dengan Nabi Adam AS. Sampai dekat sana, Nabi Adam bagi salam. Nabi Adam kata, inilah Rasul yang paling begini yang baik-baik, bahasa-bahasa yang indah-indah, bahasa yang selamat-selamat. Kita tengok kita perasan tak? Cuba kita tengok, takut sayang diri kita ni, kita tak ikut. Nabi tu digambarkan dia berjalan. Hidup kita tu adalah sebuah perjalanan. Zindagi ek safar hai sohana. Hidup ini sebuah perjalanan yang sangat mengembirakan. Zindagi, hidup ini ek safar, macam musafir.
Saya dengan isteri saya daripada Selangor datang ke Melaka musafir. Apa yang kami bawa? Baju 2-3 lai yang nak pakai. Hotel dah ada tuala, tak payah bawa. Mandian pun kat hotel dah ada, tak payah susah-susah. Dan itulah seorang musafir. Atas dunia, tak payah cari harta yang terlalu banyak. Atas dunia, tak perlu buat rumah sampai 5-16 biji. Sebab semua sementara je. Yang kita nak buat rumah besar dalam syurga. Bila saya datang daripada Selangor nak datang ke Melaka sebagai musafir, saya tak bawa tilam saya, Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Karin. Tak ada. Ya. Saya tak bawa peti air saya tak bawa habisin basuh saya. Tak ada. Kenapa? Sebab saya datang sebagai musafir. Esok dah nak balik. Begitu. Kita datang di dunia tu, tak lama lagi kita nak balik. So tak payah susah sangat. Tak payah susah sangat. Apa-apa ambil apa yang perlu, jangan ambil apa yang kamu mahu contohnya. Apa kalau nak tanya apa yang mahu, banyak kita nak. Tapi ambil apa yang perlu sahaja. So perjalanan itu pertama, naik ke langit yang pertama, Allah buka langit pertama, kemudian jumpa dengan Nabi Adam AS, bagi salam dan sebagainya, selesai. Naik kepada langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yang ni kita terus gitu. Sama juga ucapan salam dan ucapan semua yang baik-baik. Tak ada ucapan yang buruk-buruk. Sebab tu kita antara kita, jagalah mulut kita. Jangan suka menghina orang, jangan suka caci maki orang, jangan suka menyalahkan orang. Semua tak habis-habis mengata ke orang siang malam pagi petang. Tu tak habis dengan mulut. Yang tulis surat layang pun ada. Zaman sekarang ada orang tulis surat layang kan pelik. Rupa-rupanya surat layang tu yang tulis tu AJK. Tua pula tu. Patut sekarang ni kalau share, dia share surat layang yang dalam dalam WhatsApp tu je. Tapi dah. Kita baca surat layang tu, tulisan dia tu macam 1970 punya tulisan. Ayat dia yang dia guna tu. Kan ya, dia masih menggunakan kalau C dia letak H kat depan. Tu kan ya, dia sebutan-sebutan yang macam tu. Kita confirm orang tua. La ilaha illallah, tak habis-habis. Tu imam baca pendek dia komplain, tu imam baca panjang dia komplain, pengurusi panggil pendakwah komplain, pengurusi tak panggil pun komplain. Dia komplain kerja dia dan dia simpan apa? Simpan dosa. Itu yang paling kita takut. Okey? Baik. Azan ke terus? Terus, okey, baik. Kemudian naik lagi. Langit yang kedua, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Yahya. Kenapa? Maka itu ketetapan yang Allah telah bagi kepada mereka. So kita sebagai ini beriman saja. Naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Kita dapat ilmu tentang Nabi Yusuf, handsome. Akhirnya semua orang yang nak anak, kemudian yang mengandung tu, nak anak yang handsome dan cantik, baca surah Yusuf. Sedangkan sembahyang pun tidak. Ada manusia pelik-pelik gitu. Ya? Nabi Yusuf AS, cerita dia adalah kesabaran dia dan sebagainya. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris AS. Ya, cerita Nabi Idris pun ada. Naik sampai ke langit kelima, jumpa dengan Nabi Harun AS. Sezaman dengan Nabi Musa AS. Naik sampai langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kita tahu, kita dengar cerita tentang orang Bani Israel ni, memang cukup besar lah. Zaman Nabi Musa ujian berat, penganut-penganut yang pengikut dia kata, ya Musa doa kepada Tuhanmu begini-begini. Dah doa, dia berubah, sekejap lepas tu dia patah balik, buat jahat balik. Itu perangai. Ya, zaman Nabi Musa AS. Itu langit keenam. Langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Kita faham bahawa Islam ini datang daripada sebelah Nabi Ibrahim, Ismail dan Muhammad SAW. Yang sini bangsa dia adalah bangsa Israel, yang ni bangsa Arab di sebelah sini. So itu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kita tahu diuji oleh Allah sampai umur 80 tahun tak ada anak. Ya, sehinggalah dia menikahi pembantunya iaitu Hajar. Ya, Sarah membenarkan Nabi Ibrahim mengahwini Hajar. Selepas dapat Ismail baru dapat Ishak. Contohnya gitu kan. Baik. Jadi itu Nabi Ibrahim. Dan baginda naik sampai tingkat 7 tu, last bertemu dengan Nabi Ibrahim. Daripada situ baginda bersama Jibril naik ke Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha ini kedudukannya di atas daripada langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Ya, ini cerita-cerita yang kalau kita nampak gambaran, maka Nabi diperlihatkan dalam perjalanan tu banyak benda. Dalam perjalanan, dan yang paling sahih, pernah tak dengar cerita Nabi kata bertemu dengan ramai orang perempuan dalam neraka? Pernah kan orang perempuan dengar tak? Nah, selalu dia jawab. Sebab neraka, dia sebut syurga enggak? Ya, orang perempuan, memang Nabi tanya kepada Jibril, kenapa ramai perempuan di dalam neraka? Maka Jibril kata mereka tidak melakukan dosa besar. Salah mereka bukan kerana main judi, mabuk ketum pun tidak. Kan? Beli nombor ekor pun tidak. Tak ada apa pun tak ada. Habis tu buat apa? Rupanya orang perempuan ini salahnya satu je. Mereka gagal bersetuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh suami mereka. Dia tak perhati. Yang saya ingat kenduri anak kita nanti kita buat 31 hari bulan 8. Hari Merdeka. Contohlah. Isteri kata tak boleh bang. Sebab 31 hari bulan 8, rombongan, kami ada rombongan ni, kumpulan marhaban, ada rombongan tak pergi tengok Masjid Sendayan. Contohnya begitu lah. Tu isteri. Patut isteri pada ketika itu, okey bang. Kan ya, okey, biarkan tehek. Kalau aku cinta padamu bang, aku terus dah selesai. Ketika suami kata, sayang nak tak baju sedondon anak kita kahwin besok, kita buat baju biru. Baju warna biru lah ni, biru gelap macam ni kan. Kan contoh lah, tak kahwin lagi. Macam. Okey, baju biru. Isteri kata, dah bang, baju biru dia tak cantik, tak matching. Pink baru elok. Allahu Rabbi tu. Begitu dan begini tu, asasnya begitu. Asasnya begitu. Maka sebab tu orang perempuan ni, tapi jangan lupa, orang perempuan bukan hanya ramai di dalam neraka, dia juga ramai di dalam syurga. Sebab waktu berlakunya hari kiamat, nisbah lelaki dengan perempuan itu, satu lelaki 50 perempuan. Jadi logik dalam syurga mereka ramai, dalam neraka juga ramai. Orang perempuan nak masuk syurga, tak payah susah-susah sangat. Ada 4 benda je. Jaga solat fardu, solat sunat, tenang-tenang dulu. Jaga puasa Ramadan, puasa sunat, tak payah awak masak rasa je sendawa. Udah cukup. Jaga maruah dan keaiban diri. Jangan akrab sangat dengan AJK lelaki ni. Bukan boleh percaya yang ada ni pun. Tu kan. Jangan duk akrab sangat. Jangan bercakap lembut sangat dengan AJK. Saya selalu tegur anak-anak pelajar saya yang perempuan-perempuan ni. Dia bercakap dengan ustaz, dengan saya dah. Dia bercakap ni guna mat arid disukun. Ustaz, apa khabar? Tu, mat arid disukun. Dengan suami, dia bercakap guna qalqalah. Bang, hokko, bokko. Ya Allah, tu kan. Jangan. Dengan ustaz, orang perempuan cakap gitu. Ustaz, sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz dah nak balik? Ya, udah gitu. Ustaz. Gitu. Bila lelaki dia kata, jom balik lah, dah habis ceramah. Kau balik lah dulu. Ada dengan lelaki dia. Ni, minta maaf isteri saya jadi saksi belakang. Kami selesai ceramah, biasanya orang rajin ambil gambar lah. Alah ustaz, dia kata gitu kan. Masuk TV, nak ambil gambar lah, okey lah, alhamdulillah. Saya pun tak kisah kalau orang perempuan ambil gambar. Cuma jangan berdua je. Jangan berdua pula. Tu pun ada orang perempuan ambil ramai-ramai, dia balik rumah, dia crop gambar ustaz dengan dia je. Apa perangai tak senonoh. Kan? Ni satu kes orang perempuan, bila saya dengan isteri biasa orang perempuan kan belah kiri, kita pegang tangan dia tu. Nak balik, dia nak ambil gambar ustaz-ustaz, sekejap-sekejap nak ambil gambar. Dia tolak isteri saya pergi ke tepi, dia duduk tengah. Itu perempuan. Tapi bukan orang ceng lah. Allah Rabbi, sampai begitu jadinya. Maka, kita kena faham ni. Sebab kalau ikut ceramah ni sampai subuh besok. Subuh. Tapi nak bagi tahu kepada kita, yang tu,
yang kita perlu faham, dia naik sampailah kepada langit yang ketujuh, bertemulah sekali dengan Nabi Ibrahim. Selepas langit ketujuh, dah tak ada siapa melainkan Nabi dan Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha satu ketetapan yang orang lain tak boleh naik. Kemudian sampai di sana, pesanan wasiat besar yang Nabi bagi adalah solat fardu 50 waktu. Tuan-tuan bayangkan kalau solat fardu 50 waktu, tak sempat kita balik rumah besar-besar tak guna. Tak sempat makan asam pedas ikan parang. Semalam saya dapat asam pedas ikan parang. Jarang tu, ya, jarang, walaupun tulang dia banyak, manis masya-Allah. Malam ni harap-harap ada lagi sampai. Okey, baik. Ni nikmat dia solat 50 waktu. Kalaulah kita kena 50 waktu, tak ada harapan. 5 waktu tu pun terkucil. Kan ya? Dan dalam keadaan ini Allah perintah, ini hebatnya solat. Jadi bulan Rejab ni kalau nak bangunkan diri, bangunan paling besar yang kita harus bina adalah bangunkan solat fardu dengan sempurna. Pertama, jaga solat fardu di awal waktu. Yang kedua, jaga solat jamaah di masjid. Bagi kita orang lelaki istilah solat fardu di rumah sebenarnya tak ada. Melainkan ada urusan-urusan tertentu. Di masjid adalah solat fardu bagi kita. So kita jangan datang bila kita rasa kita perlukan Allah Ta'ala dan kita tak datang bila kita rasa tak perlukan dia. Ini bahaya. Maka jaga yang ni, bangunkan solat fardu. Kenapa? Solat fardu adalah kunci dalam kehidupan kita. Kalaulah awak sedekah banyak, puasa banyak, solat fardu tak jaga, maka yelek pocik. Tak ada, memang tak ada. Solat fardu tu dia kena jaga. Sehinggalah baginda itu selepas menerima 50 waktu, maka baginda Nabi SAW turun sampailah pada langit yang ke-6. Langit ke-7 Nabi Ibrahim tak kata apa-apa. Langit ke-6 jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa tahan. Nabi Musa minta supaya Nabi naik balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, minta dikurangkan. Naik turun dengan bilangan itu dikurangkan kepada 5 waktu dengan pahalanya 50 waktu. Itu tujuan Allah nak bagi kat kita. Allah bagi asbab perintah 50 waktu, tapi Allah tahu kerana dia Maha Pencipta. Dia tahu kita takkan sempat hidup kalau dengan 50 waktu tu. Tapi asbabnya dia bagi perintah tu dengan mengurangkan 5 waktu, tapi pahala kekal 50 waktu. Satu solat kali 10, satu solat kali 10, satu solat kali 10. Jadi 50. Jadi kita itu kehidupan kita 5 waktu dapat 50. Indahnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran alif lam mim dapat 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Zaman dulu ibadat dapat itu je. Tak lama lagi kita melalui peristiwa Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Solat pada malam tersebut atau amal pada malam tersebut dapat apa? Dapat 1000 bulan. Macam kita beramal dalam hidup kita selama 84 tahun. Tu pun kita tak nak. Tu pun 10 akhir Ramadan ni masjid tercari-cari mana jemaah. Negara Arab 10 akhir Ramadan minta cuti dengan kerajaan tanpa gaji. Penuh masjid, tidur di masjid. Tapi masjid kita tak boleh. Sebab baru nak tidur, ada tulis kat tepi, dilarang tidur di dalam masjid. Ingat masjid tu mak bapak kita punya. Tidur je lah. Kenapa? Sebab Nabi suruh begitu. Sahabat buat begitu. Maka, kita semua dah pergi Masjidil Haram, Masjidil Madinah, pergi Masjid Quba. Semua orang tidur qiyamul lail. Mereka tak cukup dalam ruang, tak minta izin dengan pihak masjid. Pasang kemah kecil-kecil dekat luar tu. 10 akhir Ramadan. Kita 10 akhir Ramadan, orang lain Lailatul Qadar. Kita pergi Kandar. Cari kain. Tak habis-habis manusia. Hanya ruginya kita. Maka ketika Allah offer, sebab tu
Bila saya kaitkan dengan kesombongan, saya katakan kesombongan iblis. Ketika tidak mahu sujud kepada Nabi Adam itu perangai sehingga dia layak dikeluarkan daripada syurga pada ketika itu. Jadi orang yang sombong tak layak masuk syurga sebenarnya itu. Dia tak layak. Hanya tempat dalam neraka. Sombong iblis tu tak mau taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, secara ringkasnya, boleh ke tidak kalau Allah tidak menyuruh iblis sujud kepada Adam? Boleh tak? Boleh. Up to Allah Ta'ala lah, terpulanglah. Tapi Allah bukan nak suruh dia sujud kepada Adam kerana nak sujud. Tetapi Allah nak tengok kau nak taat ke tidak dengan perintah aku. Itu aja. Perintah yang awak suka, awak buat. Perintah yang awak tak suka, awak tak buat. Sebenarnya kita sedang tidak mentaati atau mengingkari perintah Allah Ta'ala. Tak apalah Jibril itu. Tak apalah iblis itu. Sombong dia sebab dia dicipta daripada api. Samsing dia, kuat dia, berkuasa dia. Kita kalau sombong sangat, tak nak terima tawaran Allah Ta'ala, kita dicipta daripada setitis air mani aja. Datang daripada tempat pembuangan najis saja. Datang daripada celah kangkang aja. Apa nak nyombong sangat? Allah kata datanglah sembahyang jemaah subuh. Aku nak bagi kepada kamu qiyamul lail sepanjang malam. Man shalla subhi fi jama'ah fa ka'annama qama laili kulli. Siapa yang salat subuh berjamaah bagi mereka qiyamul lail sepanjang malam. Kita nyombong, tak nak terima juga. Maka kita dengan iblis tu takutlah sebab sifat sombong tu ada. Sifat sombong. Malam ni tidur bahar sekoi under naas seke. Iya. अंदर से कोई बाहर ना जा सके सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए ya dan tidur lena dan usaha sikit, jaga solat isyak berjamaah, jaga solat subuh berjamaah. Ini tawaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada kita. Dalam keadaan 50 dah Allah potong-potong bagi 5 tapi mengekalkan pahala 50 waktu. Itu dia kasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Ini indahnya. Tapi kadang-kadang kita tak ambil peduli. Kita tak ambil peduli, tuan-tuan. Tidur dah 80 tahun umur. Doa tidur tak apa-apa. Bangun tidur 80 tahun, doa tidur tak apa-apa. Apa jadi dengan kita? Anak cucu, oh ya bismikallahumma ahya wa amut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pakai jubah ni sampai 2 line. Satu yang butang, satu tak butang. Serban bukan mainnya lipat 7 hasta. Tapi hafal pun tidak. Hanya kita je yang tahu betapa dhaifnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bangunlah segera. Termasuk diri saya sendiri. Bangunlah segera membaiki diri kerana nak menghala ke syurga. Pilihan diri kita. Nak pilih ke neraka pun orang tak paksa. Hanya kita sendiri yang pilih. Ini sepatutnya yang kita belajar untuk memahami peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan yang paling besar apabila Nabi SAW dikembalikan ke Masjidil Haram ketika sebelum masuk waktu subuh. Berita ini tersebar sampai kepada Abu Jahal. Kepala Samsing. Tu Samsing kampung Tudul. Tu ni zaman dulu Samsing tu dahsyat tu. Ya, maka Abu Jahal kemudian dia dengar cerita. Dia dengar cerita Nabi keluar dan cerita sampai ke Baitul Maqdis. Abu Jahal ni orang ada ilmu. Tim dia semua orang intelektual. Mereka datang jumpa Nabi, ya Muhammad, apa yang ada di Baitul Maqdis? Berapa banyak tiang dia? Berapa banyak gini-gini? Nabi ni Allah buka pintu halangan itu, tunjuk satu. Beku otak Abu Jahal. Tak reti apa dah nak tanya. Kemudian sampai pula kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni nama asal dia adalah, nama betul dia Abdullah bin Uthman. Dia naik sampai Ka'ab, sampai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bapaknya nama Abu Quhafa. Abu Bakar ni kalau ikut namanya adalah Abdullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq
bin Abu Quhafa. Itu betul nama dia tu. Abu Bakar As-Siddiq ni gelaran. As-Siddiq ni apa? Benar. Dia membenarkan. Bila Nabi balik saja, maka orang tanya, ya Abu Bakar, sesungguhnya diberitakan kepada kami bahawa Muhammad telah begini. Apa komen kamu? Dia kata apa? Qalu sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat dan aku akan tetap percaya. Bermula pada saat itu, maka gelaran As-Siddiq yang membenarkan kebenaran ada pada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya mengajar sirah. Nabi kata kalau ditimbang berat seluruh manusia lain tentang iman mereka, mau dibanding dengan seorang sahaja, Sayyidina Abu Bakar, maka berat timbangan Sayyidina Abu Bakar melebihi daripada semua orang. Hadis sahih. Tuh, sampai macam tu. Kita pula tu buat hadis palsu. Tunggu bulan Ramadan. Sesungguhnya, barang siapa yang solat tarawih malam yang keempat, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Malam kelima dan seterusnya, tak payah datang sebab dah masuk syurga. Tu hadis palsu tu. Dulu banyak, masa kita kecil-kecil dulu hadis tu banyak tu. Barang siapa yang solat pada malam ke-27, maka dia beroleh pahala melebihi pahala 25 para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Dosa pahala awak lebih daripada para Nabi. Nampak tak? Penghinaan kepada 25 para Rasul datang daripada orang Melayu. Yang bawa hadis-hadis yang palsu-palsu ni sebagainya. Maka ini tak boleh. Sepatutnya kita bawa benda-benda yang betul. Lalu, di sinilah yang berlaku Abu Bakar As-Siddiq digelar dan merangkul gelaran sebagai As-Siddiq. Tuan-tuan, yang paling besar sekali diuji pada kita semualah. Diuji pada kita kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu 3 benda. Peristiwa Isra. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman dengan perkara ghaib. Apa sahaja yang berlaku kami terima. Hari ini kalau kita ada keimanan macam tu, alhamdulillah. Dan yang kedua, wa yuqimu nas-salah. Sebab solat diturunkan pada waktu itu. Wa yuqimu nas-salah, yakni jaga solat fardu. Saya ulang balik, solat fardu, cuba belajar baiki solat di awal waktu dan solat secara berjamaah. Kalau tak sempat di masjid, maka solat di rumah bersama keluarga. Atau paling tidak bersama isteri yang tercinta. Udah, selesai. Ya, jaga solat fardu. Yang sunat boleh ditambah baik. Ya, boleh ditambah baik. Tapi awalnya ini, yang ni dulu asasnya. Yang pertama, apa perkara ghaib yang terbukti dalam Quran, wajib beriman. Yang kedua, keimanan dan buktinya adalah dengan solat fardu. Sempurna solat fardu. Orang lelaki di masjid, orang perempuan tenang je di rumahmu. Nabi kata solat dalam bilik tidurmu lebih utama dari berbanding solat di ruang tamu rumahmu. Solat di rumahmu lebih baik berbanding solat di masjidmu. Solat di masjidmu lebih baik berbanding solat di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi bagi tahu pada orang perempuan, solat yang utama adalah di dalam rumah. Melainkan ada pengajian yang macam ni. Orang perempuan datang, kalau ada kelas pengajian, kalau ada ceramah, tambah-tambah, kalau ada makan, datang. Kan? Sebab orang perempuan datang bawa beg. Rupanya dalam beg tu ada plastik yang getah. Tu ya Allah. Cuma saya nak pesan le, lelaki pun sama. Belum makan kau jangan bungkus. Ni ada perangai tak senonoh ni. Yang buat tu orang tua, tak sedar ke diri. Jangan bungkus dulu. Ada makan kan? Ya. Masjid buat makanan tu sebahagian daripada jalan dakwah. Maka buat tu bagi mereka yang hadir. Jadi jangan bungkus untuk anak bini awak 6 orang lagi ke rumah tu. Lepas tu awak makan pula kat sini tambah sampai 6 kali. Ini bukan didikan kita sebenarnya. Kerana itu jangan buat. Melainkan, pengurusi kata, tuan-tuan dan perempuan, nampak makanan ada lebih ni. Ambillah plastik bungkus. Itu baru boleh. Ini kita tengok rasa macam nak lukur kepala orang tua tu. Bungkus je kerjanya. Okey?
Faham tu kena faham, jangan buat ini je. Sebab benda ni penting. So, macam mana kita cerita pasal bungkus ya? Saja nak pesan. Okey. Orang yang beriman kepada benda gaib. Orang yang mendirikan solat. Okey. Ambil masa sikit nak cerita pasal solat boleh? Baik. Sini dekat 400 orang ada. Tapi dia tak boleh tengok lah. Tak apa. Dalam bab solat, simple-simple. Solat fardu, simple-simple aja. Pertama, ketika kita nak solat, berdiri kita, kaki kanan dengan kaki kiri ada beberapa pandangan. Pertama sekali, pandangannya longkangnya 4 jari. 4 jari, kanan dengan kiri, tengah-tengah longkang tu 4 jari. Macam ni je. Badan saya yang agak 80 ni rasa tak selesa kalau kepit gini. Allah, dia jadi gini. Foundation dia tak kuat. Maka pandangan kedua Imam Syafi'i, ini Imam Hanafi. Imam Syafi'i kata, satu, jengkal. Buka. Oh, okey, lega. Pada saya lega. Tapi sebahagian orang lain masih tak sedap. Sebab, ni, perut dia besar. Dia tak selesa. Maka dia boleh mengambil pandangan daripada mazhab Imam Maliki dan Hanbali, mengikut had huruf mana yang dia selesa. Okey, biar. Buka sikit tak apa, tengok sesuai dengan badan dia. Badan dia berat 90 contohnya. Maka dia sesuai lah. Jangan awak berat 40 tapi ngangkang gini. Yang tu yang tak boleh sebenarnya. Okey, baik. Tidak boleh menyatukan keduanya begini. Menyalahi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Bila kita solat, pandang mata 2 tempat. Satu, terus setara dengan ketinggian mata kita. Haram mendongak ke atas, tengok. Tu kan. Dia tak boleh gitu. Atau pandang di tempat sujud. 2 tempat. Kalau tempat sujud dah penat gitu, angkat sikit. Dah pandang setara. Okey. Pandang belakang jemaah. Selesai. Berdiri dalam keadaan yang tegak mengikut kadar mampu. Kalau awak memang tegak awak gini. Memang itu je tahap tegak. Cukuplah. Dia tegaklah tu. Kan? Kalaulah sebelah kaki gini. Maka itulah tegak kita. Maka itu je lah. Sebahagian orang dia kata, itu tak boleh, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kau tunggu kau gaut besok macam mana. Ya. Dia normal dia ngata ke orang. Okey. Kemudian bila solat, niat dalam hati, sahaja kau solat isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Angkat tangan dulu. Baru sebut, Allahu Akbar. Itu kalau saya pilih pandangan tu. Pandangan kedua dari bawah. Allahu Akbar. Boleh, boleh. Tapi kalau saya, angkat dulu. Allahu Akbar. 2 tempat. Pertama, tangan berada di hadapan dada dengan jari sama dengan bahu. Macam ni. Satu lagi, dia berada di sisi telinga. Macam ni. Dua-dua boleh. Jangan over je. Allahu Akbar. Itu tak boleh. Okey. Jadi kita angkat. Allahu Akbar. Doa iftitah seboleh mungkin jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ustaz, doa iftitah kan panjang. Dah awak memang hafal yang panjang. Doa iftitah bukan ada satu. Doa iftitah ada 12 jenis. Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah, habis. Tak nak yang tu. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard sampai habis. Selesai. Tanya yang tu, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. Selesai. Tanya yang tu, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. 12 jenis. Kita ambil nombor 13. Allahu Akbar. Sunat, tak payah baca. Itu perangai kita. Apa perangai tak senonoh. Ya, baca Fatihah bagi elok-elok. Jangan baca salah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Bila illa. Baca dah bagi elok-elok. Tenang-tenang je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Okey, cukup. Tak payah melampau-lampau. Jangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak payah.
Surah, tenang-tenang apa surah yang kita hafal. Nampak muka kita memang inna a'tayna wal asri qul huwallahu ahad. Sudah, selesai. Nah, turun. Angkat tangan dulu boleh. Mazhab Imam Hanafi dia tak angkat tangan. Saya belajar sikit-sikit lah di luar kan ya. Kami belajar mazhab Imam Hanafi mengikut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. So, sahabat kita daripada Bangladesh dia Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi dia daripada sini dia tak angkat tangan, dia terus turun. Allahu Akbar gitu. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i, daripada sini angkat tangan dulu dan kemudian turun. Allahu Akbar. Tangan, buka jari, bukan lurus ya, buka jari, pegang lutut. Kepala lutut tu pegang gitu ha. Seperti menggenggam, boleh lurus, boleh juga dibengkokkan. Mengikut kadar kemampuan kita. Udah, selesai. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Minima 3 kali, 7, 8 kali pun boleh. Imam kena baca lebih sikit. Supaya ruang makmum boleh menghabiskan yang 3 kali. Allahu Akbar. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Boleh baca. Allahumma ghafirli. Boleh baca. Subhana rabbiyal azim. Allahumma ghafirli. Boleh baca. Tak ada masalah. Ada pelbagai bacaan. Bukan satu tu aja. Okeylah, kita mengambil pandangan yang last kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau ikut kedudukan hadis, tanpa wa bihamdih adalah lebih baik. Kedudukan hadis. Siapa yang mengaji. Tapi tak salah lah. Yang salah dia begini. Allahu Akbar. Swedi bendi, swedi bendi, swedi bendi. Tak tahu apa disebut. Sujud bunyi sebela bendi, sebela bendi, sebela bendi. Dia tak rasa sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Daripada sini bangun. Sami'allahu liman hamidah. Angkat tangan. Tegak. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu besar tu nikmat dia. Rasanya dari bawah. Sami'allahu liman hamidah. Tolong perhati. Ramai di antara kita baca Sami Allah. Dia guna huruf alif. Salah. Sin, mim, ain. Sami'a, Allah mendengar hamba yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Bukan Sami Allah. Jangan guna huruf alif. Itu salah. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Dah tegak tulang kita, baru sambung. Rabbana walakal hamdu. Dia jangan gini. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Itu tak betul. Dia dari bawah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fi. 30 malaikat berebut-rebut menulis banyaknya kebaikan. Turun bawah sujud boleh 2 keadaan. Pertama, turun dengan lutut dahulu. Kemudian 2 tapak tangan. Kemudian dahi dan terusnya hidung. Ya, dahi dan sentuh hidung. Boleh turun lutut dahulu. Ada kalau yang tidak mampu lutut dahulu, maka dia boleh turun tangan dahulu. Tangan dahulu. Lutut kemudian. Dan kemudian dahi. Dua-dua boleh. Jangan turun kepala dulu. Contohlah. Ustaz, bolehlah turun kepala dulu. Itu kan. Maka itulah lutut dulu boleh. Tangan dulu pun boleh. Duduk tahiyat. Antara 2 sujud. Duduk yang paling bagus, lipat kaki kiri, punggung berada di atas kaki kiri, dan tegakkan kaki kanan. Paling cantik. Pandangan mazhab Imam Hanafi bagi Bangladesh dan Pakistan. Ini kedudukan yang sangat baik. Duduk begini, tahiyat awal boleh, tahiyat akhir boleh, antara 2 sujud pun boleh. Tambah-tambah dalam solat jemaah, bagi orang yang duduk tahiyat, dia kacau orang. Begini. Kan? Orang tepi terpaksa begini menahan. Ya Allah. Begini. Orang yang duduk dan dia tahu dia akan menyengit macam ni, maka jangan duduk begitu. Seperti mazhab Imam Hanafi. Begini. Paling baik. Okey. Kalau ini tak boleh, maka duduk seperti mazhab Imam Syafi'i. Kalau ini juga tak boleh, duduk seperti mazhab Imam Maliki, tegak.
dan kemudian letak punggung di atasnya. Ni. Sahih. Hadisnya sahih. Yang kita duk jumpa, ini mana mai? Ini tak ada dalam sunnah Nabi. Kan, lipat kaki kiri, lipat kaki kanan. Yang ni tak ada dalam sunnah Nabi. Okay. Lebih buruk adalah dia buka dua dan dia letak macam ni. Al-iqqa', duduk seumpama anjing. Itu Nabi sangat-sangat larang. Jadi, yang paling baik kalau tanya saya, ini. Boleh tahiyat awal, tahiyat akhir, terutama dalam solat jemaah, atau orang yang pakai seluar, kan ketat sikit tu kan. Maka duduk yang begini adalah lebih utama, tak ada masalah. Seterusnya, berkenaan dengan isyarat musabbihah. Pertama, ibu jari cantum dengan jari tengah. Letak jari ke bawah, gini. Mazhab Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam Syafi'i. Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah selesai. Kan? Asyhadu an la ilaha nafi illallah isbat. Selesai. Mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanbali disebut Allah diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah diturun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turun. Asal nama Allah diangkat kan dia turun. Mazhab Imam Maliki. Ini ada satu kes berhenti di hentian gurun, RNR Gurun Kedah. Dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, saya berhenti di situ, kami solat dan saya solat menjadi makmum dan saya perasan orang sebelah saya gini. Jari dia gerak itu. Apa hukumnya, Ustaz? Hukumnya awak yang berdosa. Saya tanya saya berdosa. Ya, sebab time solat awak sempat tengok jari orang. Itu perangai tak senonoh. Jari kita di sini, sebelah kiri dia tu, peha kiri, peha kanan. Takkan awak solat gini tengok air gitu. Mazhab Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis, selesai. Itu sebahagian daripada pandangan mazhab saja, semua boleh buat. Kalau kita faham tak ada masalah. Yang tak boleh ni, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tu tak boleh, tak ada dalam pandangan. Dah, habis. Last kali bagi salam. Assalamualaikum kiblat warahmatullah. Separuh. Patah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Sahih. Yang kedua, geraknya sama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sahih. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak. Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak. Sahih. Yang tak sahih, Assalamualaikum warahmatullah. Yang tu kita banyak buat. Assalamualaikum warahmatullah. Yang tu tak ada. Tapi yang tu lah banyak orang Melayu buat. Tak tahu ditunduk cari apa. Tak ada. Gitu aja sebenarnya. Maka hakikat tu habis. Jadi betulkan kedudukan kita, perkasakan kedudukan kita terhadap solat fardu pada bulan Rejab ini dan ambil pengajaran daripada peristiwanya Isra wal Mi'raj. Baik. Ya, sila. Saya baru nak buka soalan, silakan. Kalau macam orang yang sakit ni, jadi kalau kata macam dia lagi kaya air, bagi salat tak boleh. Mana tu tak? Baik. Leher tak boleh nak pusing. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, memadai. Cukup. Kalau tak boleh pusing sangat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memberi salam rukun, memalingkan wajah sunat. Dah, selesai. Okey lah tu sakit leher semayang. Kalau ada orang tak sakit leher pun tak semayang. Okey, baik.
Ada soalan? 1-2 minit? Dia memarah kita tak adjust kamera. Muslimat? Itu menunjukkan perut lapar. Okey, baik. Sampai di sini dulu. Saya mohon ampun dan maaf. Minta izin kepada pihak AJK Masjid. Saya pengetua Madrasah Tahfiz Raudhah Al-Ilmi. Kebiasaannya bila saya datang ceramah, saya akan bagi tahu tentang kutipan, derma, sumbangan bagi pusat tahfiz kami. Kami ada 20 pelajar lelaki, 20 pelajar perempuan dan 110 pelajar yang berulang alik yang tak duduk asrama, dan kami belanja lebih kurang 50,000 satu bulan. Dengan separuh daripadanya adalah biaya daripada pendapatan saya sendiri dan separuh daripadanya adalah derma daripada orang ramai ketika saya keluar ceramah. Ini minggu ni saya datang, minggu depan pun saya datang juga. Apa Masjid Pengkalan Batu? Ada ke Pengkalan Batu? Ada. Hari Sabtu malam. Jumaat saya ada program dengan Ketua Menteri di Chan Malichan tu lah. Jadi bila saya pergi ceramah mana-mana, saya akan buka pemberitahuan kalau siapa-siapa yang teringin nak derma, terutama bulan Rejab ni bulan menggandakan pahala. Nak bagi tahu pada pihak AJK, saya tak bawa tabung terpulang kepada pihak AJK lah kalau nak menguruskan derma orang ramai. Yang lebih tu nanti saya akan sharekan poster nombor akaun kalau yang nakkan QR code maupun yang nak transfer ke apa ke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, bantu kami agar kami dapat mengambil pengajaran dari peristiwa Isra wal Mi'rajmu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka binting dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpunkan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.